Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan topik 10 berkenaan hubungan Malaysia-China, suatu analisis pada sudut pandang pakar ekonomi. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli. Pertama, saya, Nur Syafiqah Sari binti Muhammad Azlan. Yang kedua, Nur Syamimi binti Muhammad. Dan yang ketiga, Nur Izzati Najwa binti Muhammad Azmi. Baiklah, kita teruskan dengan topik kita hari ini. Hubungan ekonomi antara Malaysia dan China telah menjadi topik penting dalam kajian ekonomi global. Kedua-dua negara mempunyai hubungan dagang yang kukuh dan kerjasama dalam pelbagai sektor. Malaysia merupakan salah satu negara ASEAN yang mempunyai hubungan ekonomi yang kuat dengan China. Menurut statistik terkini, China adalah rakan dagang Malaysia yang terbesar dengan nilai perdagangan tahunan melebihi RM300 bilion. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Malaysia dan China telah melakukan pelbagai usaha untuk memperkuat hubungan ekonomi mereka. Kerjasama dalam pembangunan infrastruktur seperti projek pembinaan kereta api Pantai Timur dan pembinaan pelabuhan Klang yang baru akan memberi manfaat jangka panjang kepada Malaysia. Selain itu, kedua-dua negara juga telah melakukan kerjasama dalam sektor perniagaan dan pelancongan. Walaupun hubungan ekonomi antara Malaysia dan China memberi banyak manfaat, terdapat juga beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Persaingan harga produk China yang lebih murah telah memberi kesan negatif terhadap produk buatan Malaysia dan merosakkan industri tempatan. Selain itu, pengambilan pekerja asing China juga telah menimbulkan keresahan di kalangan pekerja tempatan yang menganggap mereka kehilangan peluang pekerjaan. Masalah keselamatan produk China yang diragui juga menjadi isu yang sering timbul di kalangan pengguna di Malaysia. Oleh itu, kajian ini akan membicarakan hubungan ekonomi antara Malaysia dan China dari sudut pandang pakar ekonomi. Kajian ini akan mengenal pasti permasalahan yang dihadapi dan memberi cadangan langkah-langkah yang boleh diambil oleh Malaysia untuk memperbaiki hubungan ekonomi mereka dengan China. Melalui kajian ini, diharapkan Malaysia dapat maksimumkan manfaat hubungan ekonomi mereka dengan China dan mencapai penumbuhan ekonomi yang berkekalan. Seterusnya, latar belakang kajian. Hubungan ekonomi antara Malaysia dan China bermula pada tahun 1974. Pada masa itu, Malaysia mengiktiraf Republik Rakyat China sebagai negara tunggal yang sah di China. Hubungan ekonomi antara Malaysia dan China mempunyai kesan yang signifikan terhadap ekonomi Malaysia. China merupakan pasaran penting bagi produk Malaysia dan perdagangan antara kedua-dua negara terus meningkat setiap tahun. Kedua-dua negara juga mempunyai kerjasama dalam pelbagai sektor termasuk pembangunan infrastruktur, perniagaan dan pelancongan. Kajian ini penting kerana ia dapat membantu Malaysia memahami secara lebih mendalam tentang hubungan ekonomi dengan China dan mengenal pasti permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kajian ini akan memberi cadangan langkah-langkah yang boleh diambil oleh Malaysia untuk memperbaiki hubungan ekonomi mereka dengan China dan memaksimumkan manfaat dari hubungan ekonomi ini. Kajian ini juga boleh memberi manfaat kepada pakar ekonomi, pengusaha dan kerajaan dalam memahami trend dan perkembangan hubungan ekonomi Malaysia dan China. Walaupun hubungan ekonomi antara Malaysia dan China berkembang pesat, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam hubungan ekonomi antara Malaysia dan China adalah seperti berikut. 1. Persaingan harga produk China. Persaingan harga produk China yang lebih murah telah merosakkan industri tempatan Malaysia dan mengurangkan permintaan untuk produk buatan Malaysia. Kepelbagaian produk China yang lebih murah dan kualitinya yang bagus membolehkan produk China menjadi pilihan utama pengguna di Malaysia kerana ia boleh didapati dengan harga yang lebih murah. 2. Pengambilan pekerja asing China. Pengambilan pekerja asing China juga telah menimbulkan keresahan di kalangan pekerja tempatan yang menganggap mereka kehilangan peluang pekerjaan. Walaupun pekerja asing China membawa kemahiran dan pengalaman dalam industri tertentu, ia dapat menjejaskan peluang pekerjaan tempatan. Selain itu, kekurangan keselamatan kerja dalam sektor pekerjaan ini juga menjadi isu yang timbul. 3. Masalah keselamatan produk China. Masalah keselamatan produk China yang diragui juga menjadi isu yang sering timbul di kalangan pengguna di Malaysia. Beberapa kes yang melibatkan keselamatan produk China termasuk produk makanan dan ubat-ubatan yang dijual di Malaysia telah menimbulkan keraguan terhadap produk China di kalangan pengguna di Malaysia. 4. Ketidaksamaan dalam hubungan dagang. Kedua-dua negara juga menghadapi masalah ketidaksamaan dalam hubungan dagang. Malaysia menerapkan cukai ke atas beberapa produk yang diimport dari China, manakala China juga melindungi beberapa sektor industri tempatan mereka daripada persaingan asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Nurul Izzati Najwa binti Muhammad Azmi. Saya akan membentangkan mengenai objektif kajian bagi hubungan Malaysia-China.
Objektif yang pertama adalah menilai impak hubungan ekonomi Malaysia-China terhadap pertumbuhan ekonomi kedua negara. Kajian ini akan menganalisis pengaruh hubungan ekonomi Malaysia-China terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia dan China secara keseluruhan. Faktor-faktor seperti perdagangan bilateral, pelaburan dan kerjasama ekonomi akan dianalisis untuk menilai sejauh mana hubungan ini telah memberikan manfaat kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Objektif kajian yang kedua adalah bagi mengenal pasti faktor-faktor penting yang mempengaruhi hubungan ekonomi Malaysia-China. Kajian ini akan mengidentifikasikan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi hubungan ekonomi Malaysia-China. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi perjanjian perdagangan, kebijakan perdagangan dan pelaburan, perlukan teknologi, faktor politik dan faktor sosial budaya yang mempengaruhi hubungan ekonomi antara kedua negara. Objektif kajian yang ketiga adalah bagi menganalisis isu-isu utama yang berkaitan dengan hubungan ekonomi Malaysia-China. Kajian ini akan menganalisis isu-isu penting yang berkaitan dengan hubungan ekonomi Malaysia-China seperti perdagangan bilateral, investasi langsung asing, aliran modal, kebijakan perdagangan, hambatan perdagangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kajian juga akan memperhatikan perubahan politik atau peristiwa global yang dapat mempengaruhi hubungan ekonomi antara Malaysia dan China. Seterusnya adalah kajian literatur. Hubungan China-Malaysia merujuk kepada hubungan dua hala antara Republik Rakyat China dan Malaysia yang boleh dikesan sejak dinasti Han. Ramai orang Cina tinggal di Malaysia pada awal abad ke-20 dan mereka memainkan peranan penting dalam Revolusi 1911 dan Perang Anti-Jepun. Selepas kemerdekaan, Malaysia enggan mengiktiraf Republik Rakyat China dan ia tidak mewujudkan hubungan diplomatik dengan Republik China. Bagaimanapun, Malaysia menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China pada 31 Mei 1974 dan menghantar duta pertamanya yang luar biasa ke Beijing pada tahun itu. China mempunyai kedutaan di Kuala Lumpur manakala Malaysia mempunyai kedutaan di Beijing. Dalam perdagangan Malaysia-China tahun 1980 sehingga 2013, Malaysia dan China telah mengalami perubahan ketara dalam hubungan mereka dalam beberapa tahun kebelakangan ini berikutan pelaksanaan dasar pintu terbuka China dan usaha untuk meningkatkan kerjasama dalam ekonomi luar. Antara bidang-bidang utama dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Malaysia dengan China adalah perdagangan barangan, kerjasama pelaburan dan juga perdagangan dalam bidang perkhidmatan. Seterusnya adalah metodologi kajian. Kaedah yang digunakan oleh penulis Wan Hazwani, Wan Hamdi dan Asmadi Hassan bagi kajian mereka hubungan perdagangan Malaysia-China 1980 hingga 2013 adalah kaedah analisis data. Kajian ini mengkaji hubungan perdagangan Malaysia-China 1980 hingga 2013. Kajian bermula dengan membuat ulasan karya dari pengkaji yang membuat penyelidikan tentang tajuk tersebut dari China, Malaysia dan antarabangsa. Kajian yang dilakukan oleh Ramli Dollah dan Wan Syawaluddin Wan Hassan yang bertajuk Teori Ancaman China dan Hubungan Ekonomi Malaysia-China. Kaedah kajian yang digunakan adalah pengumpulan data. Ini amat meyakinkan pembacanya kerana penulis telah menjalankan kajiannya secara profesional dan hasil Analisis dan dapatan. Faktor perdagangan. Perdagangan antara Malaysia dan China menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi kedua negara. Malaysia mesti memainkan peranan dalam merebut peluang perdagangan China, manakala China mesti menyokong pertumbuhan dan pembangunan Malaysia. Trend perdagangan. Trend perdagangan antara Malaysia dan China semakin meningkat. Ini menjadi petanda baik untuk hubungan Asia China. Jumlah dagangan China dengan Asia meningkat dari tahun ke tahun dan China kini berada dalam kedudukan menguntungkan. Malaysia mempunyai hubungan perdagangan dengan China sejak 1990 dan pada 1994, China menjadi rakan dagang keempat terbesar Malaysia. Pelbagai peristiwa berlaku setiap tahun yang boleh menjejaskan imbangan perdagangan antara negara. Sebagai contoh, Malaysia baru-baru ini menerima lebih banyak perdagangan daripada China seperti yang pernah berlaku pada masa lalu. Ini mungkin kerana China adalah sebuah negara yang sangat kuat dan Malaysia terpaksa membeli banyak barangan dari sana kerana produk China biasanya lebih murah daripada produk domestik. Hubungan perdagangan antara Malaysia dan China semakin berkembang dengan baik. Ini kerana Malaysia mengimport banyak komoditi dari China pada 2003 termasuk elektronik, bahagian mesin dan bijuteria.
China telah mengekspor banyak barang ke Malaysia tahun ini termasuk tekstil dan pakaian. Pelaburan. Malaysia dan China telah bekerjasama secara intensif dalam bidang perdagangan dan pelaburan. Ini kerana China mempunyai banyak peluang pelaburan yang hebat dan Malaysia adalah salah satu tempat terbaik untuk berbuat demikian. Kerajaan Malaysia serius untuk meluaskan peluang pelaburan di China. Naib Pengerusi Persatuan Penggilingan Kebangsaan Malaysia UMNO, Datuk Seri Tun Razak berkata dalam temubuhan pada 2002 bahawa perniagaan China sangat berjaya dan pelabur Malaysia mahu melabur di China. Ini menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia menyokong semua usaha untuk melabur di China dan telah melakukannya sejak sekian lama. Beberapa syarikat Malaysia melabur wang di China untuk membina hubungan yang lebih erat antara kedua-dua negara. Beberapa rakyat Malaysia seperti Robert Kwok telah membantu memudahkan hubungan ini. Contohnya dengan menandatangani kontrak pembinaan di China. Beberapa syarikat Malaysia telah berkembang ke China melalui sistem franchise. Abdullah Badawi menjelaskan semasa lawatannya ke China pada Mei 2003 bahawa beberapa syarikat Malaysia seperti Mary Brown Fried Chicken, Sugarban Deli dan England Optical membuka kedai franchise di China. Setengah pelabur China telah memilih untuk melabur dalam pelbagai sektor Malaysia termasuk kertas, percetakan dan penerbitan koloni, peralatan elektrik dan elektronik dan makanan. Sebuah syarikat China yang telah melabur banyak di Malaysia ialah China International Hydraulic Corporation. Kesimpulan, sebagai rakan yang lama, Malaysia dan China saling melengkapi di samping menggalakkan persaingan yang sihat. Faktor utama pembangunan yang dicapai ialah struktur yang saling melengkapi terutamanya dalam bidang perindustrian dan sumber asli. Kenaikan ekonomi China kepada ekonomi kedua terbesar di dunia pada masa ini dilihat oleh setengah pihak sebagai ancaman. Tetapi Malaysia dan pelabur tempatan harus melihatnya sebagai satu kemungkinan. Ini kerana hubungan antara Malaysia dan China memberi impak yang besar khususnya terhadap ekonomi. Hubungan ekonomi dan perdagangan antara Malaysia dan China harus dikekalkan dengan bersungguh-sungguh demi memberikan keselesaan dan kemudahan dengan faedah ekonomi yang berpanjangan kepada masyarakat dan negara.